La ilaha illallah Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan kita dan menjadikan segala-gala perkara untuk memudahkan bagi hidupan kita. Setelah daripada kita itu boleh lepas diri kita daripada musim bulan Ramadan al-Mubarak, maka apakah yang kita dapat daripada pengajaran bulan Ramadan, dan apakah pendirian kita yang kita nak letakkan diri kita, bagaimanakah hendak kita beramal, bagaimanakah kita nak calonkan diri kita selepas daripada bulan Ramadan ini. Kerana bulan Ramadan adalah satu madrasah yang mentarbiahkan kita supaya kita mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah daripada kita itu berpuasa bulan Ramadan pada tahun ini dengan cara cukupnya 30 hari, apakah yang kita dapat daripadanya? Mari sama-sama kita muhasabahkan diri, wahai sidang Jumaat yang dirahmati. Kita tak maunya nak menjadikan diri kita sebagai orang yang semata-mata ibadat di dalam bulan Ramadan hanya jua. Setelah daripada Ramadan itu putus daripada kita, maka dia pun amalan kita pun jadi putus juga. Itu bukan tujuan. Yang bulan Ramadan itu mari dan Tuhan wikan kepada kita, supaya nak manusia mengingati bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh seorang sahabat namanya Sufyan anak Abdullah Al-Thaqafi. Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu perkara yang jadi manfaat bagi diri dia dan jadi manfaat bagi diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Qulli fil Islami qawlan." Cakap ya Rasulullah kepada aku ni, bagaimanakah aku nak gunanya agama Islam sebagai wasiatmu terhadap aku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan aku ni tak tanya dah orang lain lepas daripadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, "Qul," kata olehmu, "amantu billah," aku ni beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita sebagai orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada masa susah dan masa senang, siang dan malam, dalam keadaan mana-mana pun kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu adalah perkara yang bergantung di dalam hati kita, yang keluarnya natijah dan kesannya di atas anggota, dan kita mengakukan dengan lidah kita. Makna kata kita ikrarkan dengan lidah kita. Akan tetapi bukan sekadar tu sahaja sahabat ni
Nabi Muhammad jawab kepada sahabat itu, "Qul amantu billah summa istaqim." Kemudian hendaklah kamu itu istiqamah. Kalimah istiqamah ni makna macam mana? Makna kita nak mensamakan di antara diri kita masa bulan Ramadan dengan masa bukan bulan Ramadan, kita nak sama amalan kita. Macam mana sama amalan? Yakni kalaulah kita sebagai orang yang datang kepada masjid, bacanya Al-Quran dan bacanya doa pagi dan petang, dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semaya tahajud, dan kita berpuasa siam hari, dan kita itu buat beberapa amalan-amalan yang baik di dalam bulan Ramadan, maka hendak kita istiqamah amalan itu walaupun sekurangnya daripada bulan Ramadan, akan tetapi kita buat juga supaya nak tanda kata istiqamah kita tu duk senantiasa buat, tak ada sokmo. Dan itulah yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidang jemaat yang dirahmati. Kemudian kita sebagai manusia ni, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita nak memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga bila? Hingga bila kita nak habiskan umur kita tadi itu dalam masalah kita nak ibadat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala rayak kepada kita sebagaimana Imam Hasan Al-Basri sebagai tokoh Imam At-Tabi'in, dia kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi seorang yang beriman itu amalan dia itu ada ajal. Makna boleh kita buat amalan setiap masa-masa yang kita ada umur. Sehingga mana kita nak berhenti daripada amalan kita hak Tuhan suruh beban di atas kita ni, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala satu hari yang Tuhan itu tetapkan bagi diri kita, kata tiap-tiap orang yang kena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Imam Hasan Al-Basri baca ayat Quran kita dengan kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah mung wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadat kepada aku sehingga mung tu dapat rasanya kecaknya kematian nak dijumpakan dengan aku. Maka kita sebagai orang Islam, ubudiyah kita kena ibadat, kita kena taat, kita kena tunduk dan patuh kepada ratahan Allah Subhanahu wa taala hingga bila? Hingga kita habis umurnya. Dengan sebab itu hendaklah kita berasa, wahai sidang Jumaat yang dirahmati, kata kita nak memaniskan, nak jadi lazat macam mana cara-cara kita nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nak kita itu ada semangat, ada roh, ada kekuatan di dalam masalah kita nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak rayak kepada kita sebagaimana ulama rayak kepada kita ni kata, ya nak satu perkara kepada kita ni wahai umat Islam, kata ibadat ni ada kemanisan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam surah Nahl ayat yang ke-97, Tuhan kata, man amila salihan, sesiapa yang buat amal yang salih, amal yang cukup dengan syarat dan rukun, amal yang Allah Subhanahu wa taala janji kata dia nak terima, min zakarin aw unsah, daripada orang lelaki ataupun orang perempuan. Tertolak daripada ayat tersebut, nak rakyat kata Islam kita adalah agama yang menghormati manusia sama ada lelaki ataupun perempuan. Min zakarin aw unsa, daripada orang lelaki ataupun orang yang perempuan. Sedangkan syarat orang yang nak buat amal yang saleh, wa huwa mu'min, sedangkan dia itu orang yang beriman. Makna kata amalan yang kita buat tadi terdasar, terpocok, terdiri di atas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita tidak ada iman, nescaya amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita nak buat gapo pun. Apabila kita tu dapat dengar kata orang ya Allah Subhanahu wa taala serukan suruh amal yang soleh daripada orang lelaki dan orang perempuan, sedangkan dia tu orang yang beriman, Tuhan nak wi gapo kepada orang yang buat amalan yang soleh. Tuhan nak wi gapo? Tuhan kata falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang yang buat amalan yang soleh itu tadi sebagai hidupan yang bahagia. Wahai sidang Jumaat yang dirahmati, kita ni setiap-tiap diri manusia nakkan kepada kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup makna macam mana? Makna kesihatan, makna kesenangan, senang hati, senang cara memikir, tubuh badan itu sihat. Itu manusia duk cari-cari, setiap orang duk cari. Maka tujuan yang Tuhan nak uji kita duk dengan cara bahagia, pasti kita kena mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar tu nya Tuhan nak uji pada kita hidup dunia. Tak bukan sekadar tu. Kerana manusia bukannya hakikat nak hidup di atas dunia ni kekal tu bukan. Akan tetapi satu tepat lagi, iaitu alam akhirat. Lepas daripada kita pergi daripada alam dunia ni, alam di sana iaitu alam yang kekal abadi. Bagi mereka yang buat amal yang soleh di atas muka bumi ni, yang nak dapat gapo pula pada alam yang kedua. Tuhan kata wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nescaya aku akan balaskan sebaik-baik balasan bagi mereka yang buat amal yang soleh di atas muka bumi ini. Maka amalan yang soleh adalah perkara yang orang Islam kena istiqamah di atasnya. Istiqamah ni ambil daripada mana? Ambil daripada madrasah Ramadan yang kita lepas tak beberapa hari lepas tu supaya kita nak pakainya umur kita sepanjang hidup, iaitu 11 bulan lagi. Kalulah Allah Subhanahu wa taala panjang umur pula, kita boleh jumpa pula dengan bulan Ramadan. Itulah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita. Maka dengan sebab itu, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam bulan Ramadan kita pernah buat kebaikan amalan yang soleh, maka hendaklah kita itu teruskan amalan itu. Sekadar mana? Sekadar diri kita itu kuasa. Kalau kita kata kita sanggup nak puasa 30 hari bulan Ramadan, apatah lagi kita tak boleh nak puasanya bulan Syawal 6 hari. Apatah lagi kita tak boleh nak puasanya hari Senin dan Khamis. Apatah lagi kita tak boleh nak puasa hari Bait, hari 13, 14, 15 daripada tiap-tiap bulan. Itu adalah perkara yang kita nak sambungnya istiqamah kita dengan bulan Ramadan. Kita sanggup puasa 30 hari. Kemudian hasutan dunia yang tarikkan kita wilalai daripada amalan yang soleh, siapa kita tak sanggup nak buat perkara-perkara yang kita boleh buat. Bukan mana tak boleh nak buat. Kita boleh buat sebulan terus kita berpuasa. Sebulan terus kita berqiyam. Sebulan terus kita buat kebaikan amalan yang penuh di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi apabila kita keluar daripada bulan Ramadan, kita tidak istiqamah. Maka katanya para ulama, itu tandaan bagi mereka yang tidak istiqamah, Tuhan tak terima amalan dia di dalam bulan Ramadan. Itu tepat yang kita takut. Maka hendaklah kita sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena ambil perkara-perkara ni, marinya beramal jadi molek. Kenapa? Kerana kita ni sebagai manusia, ulama dah royak pada kita, kata kita ni tak tetap. Dinamakan manusia yang hidup di atas muka bumi ni ya tak tetap. Hari ni kita senang, terkadang esok kita susah. Hari ni kita sehat, terkadang esok kita itu tak sehat. Hari ni kita mewah, terkadang esok kita tak ada kemewahan itu. Akan tetapi di dalam ajaran Islam, sebagaimana ulama-ulama doayak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, cuba tengok ganjaran orang Islam. Tuhan bukan sekadar jadikan kita,
Tuhan bukan sekadar merezekikan kepada kita, akan tetapi Tuhan jadikan kita, Tuhan cara mengasuh pada kita supaya kita ni tak rugi hidup di atas muka bumi ni. Sebab tu Tuhan kata dalam wal asri, Tuhan kata wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu duduk di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Mereka yang beriman kepada Allah dan wa amal yang saleh. Terutama masa dia seni, masa dia sihat, ia senantiasa wa amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tipanya sakit mari, apabila tipanya sibuk mari, susah mari, orang yang wa amal di masa dia seni, Tuhan akan beri ganjaran supaya dengan masa-masa yang sihat, supaya dengan masa-masa yang seni. Itu apabila kita wa amal masa kita itu seni dan masa kita sihat, masa kita mewah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata di dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah kata idza marida al-'abdu aw safara, apabila sakitnya seorang hamba ataupun dia itu musafir pergi kepada tempat-tempat yang lain dinamakan musafir 83 kilo naik ke atas, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihah. Nescaya Allah Subhanahu wa taala tulisnya kebaikan bagi dia seumpama dia itu beramal masa dia itu tak ada musafir dan masa dia itu sihat. Itu nak ayat kata kelebihan kita istiqamah di atas amalan. Kita istiqamah di atas amalan kebaikan masa kita senang, masa kita sihat. Apabila tiba masa tu mari, nescaya ganjaran kita dapat serupa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai pengingatan bagi umat Islam pada tengah hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran daripada khutbah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم ترحمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita sebagai orang Islam, hendaklah kita menjadikan orang yang gunakan akal, pikiran kita untuk satu hari yang tidak siapa pun boleh nak tolongkan kita, melainkan kita cedeknya amalan dan iman kita yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nak melepaskan diri kita daripada siksaan Allah dan capainya kita akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ni bukan nak duduk di atas muka bumi ini kekal selama-lama sebagai ahli yang tidak adanya iman mikir, tidak. Akan tetapi kita duduk dalam suasana yang penuh dengan orang-orang yang tidak beriman,
Kita sebagai orang yang beriman terkadang berkesan dengan cara-cara memikir mereka. Ayuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, marilah dengar akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Tuhan cedek gapo kepada kita kalau kita duduk di atas muka bumi ini. Kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang buat amal yang saleh dan istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat di dalam Sahih Muslim, dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sa'ala Musa rabbahu, Nabi Musa alaihissalam tutup tanya akan Tuhan dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tanya gapo kepada Tuhan? Dia kata, ma adna ahlil jannah manzilatan, apakah sebawah-bawah sekali daripada tingkat ahli syurga yang Allah Subhanahu wa taala cedek bagi ahli syurga? Hak bawah sekali, hak bawah sekali, hak lekeh sekali. Qala, maka katanya Allah Subhanahu wa taala, huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannati jannata, iaitu mereka yang datang selepas daripada orang ahli syurga masuk syurga belakang dah. Duk dalam syurga habis dah. Dia datang sore diri dia belakang untuk nak masuk juga syurga. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang sore tadi tu pangkat bawah sekali boleh masuk syurga, udkhulil jannata, masuk syurga. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah buat kami daripada mereka yang Tuhan suruh masuk syurga. Ia katakan, fayaqulu, maka kata ia, ay rabbi, hai Tuhan, kaifa waqad nazala an-nasu manazilahum, hai Tuhan, mu panggil aku suruh masuk syurga sedangkan manusia tu masuk syurga belakang dah, aku nak duduk mana ya Allah? Ha tu ia tanya. Ia tanya syurga, ia tanya Tuhan dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab, fayuqalu lahu atarda an takuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunya, mun nak kedak kalau aku nak uwi kepadamu, hei manusia, hei hamba aku yang masuk syurga belakang sekali ni, pangkatmu tu setinggi-tinggi pangkat lebih daripada maharaja mana-mana lagi. Mun nak kedak kalau kita jadi raja sultan negeri ni pun kita rasa kata hebat dah. Akan tetapi malikil muluk, mana raja segala-gala raja, hak tinggi sekali, hak lebih sekali, boleh milik dunia sultan ni. Kalau kita kata, Tuhan kata gitu. Fayaqul, maka katanya hamba tadi tu, hak Tuhan tawar kepada dia perkara tersebut tu, raditu ya Rabb, aku redha dah ya Tuhan. Menawi gitu tak apa dah, padat dengan aku. Fayaqulu laka dhalik, maka Tuhan kata lagi, wa mithluhu, tengok Tuhan kata, wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu, 4 kali Tuhan ulah. 4 kali daripada sebawah-bawah darajat tu, setinggi-tinggi raja hak boleh milik dunia ya sore, Tuhan 4 kali ganda. Kemudian faqala fil khamisah, maka katanya Allah Subhanahu wa taala kali yang kelima pula, orang tadi tu, raditu rabbi, aku redha dah ya Allah. Fayaqulu hadza laka wa ashratu amsalih, wis pula 10 ganda. Tuhan wi pula hak tu 10 ganda dunia ni. 10 ganda apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pas gapo ada dalam tu? Perkara yang ada dalam tu, walaka ma ishtahat nafsuka wa ladzat ainuka fataqulu, di dalam tu ada perkara-perkara yang kita tertarik hati kita dan mata kita tengok, jadi sedap mata kita tengok. Maka itulah syurga yang Allah Subhanahu wa taala nak uwikan kepada orang yang beriman apabila dia istiqamah molek di atas muka bumi ini. Itulah sebagai perkara-perkara yang nak menguatkan iman kita dan Islam kita supaya kita istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة